Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan melaksanakan sebuah pembentangan bual bicara ilmiah di bawah sebuah tajuk yang sangat berkait rapat dan relevan dengan kita sebagai siswa guru. Topik kita pada hari ini adalah peranan remaja dalam pembangunan sesebuah negara. Jadi, suka untuk saya katakan, marilah kita mulakan pembentangan kita dengan salah seorang daripada kami, iaitu Irawati Shima. Silakan Irawati Shima. Terima kasih saudari Izzati. Okey, berbalik kepada perbincangan kita tadi, kita teruskan dengan tajuk kita iaitu peranan remaja dalam pembangunan sesebuah negara. Okey, seperti mana yang kita ketahui, telah lebih daripada setengah abad, negara Malaysia telah mencapai kemerdekaan. Malaysia sebuah negara yang berbelang kaum, yang makmur dan harmoni. Kedudukan ekonomi di negara Malaysia juga kukuh dan telah banyak pencapaian negara yang telah dikecapi. Namun begitu, remaja yang menjadi tunjang di negara ini masih dibelenggu oleh pelbagai kemelut sosial. Menteliti remaja di negara ini belum lagi mengalami anjakan paradigma yang sepenuhnya yang selaras dengan pembangunan negara ini. Jika ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah pada remajanya pada hari ini. Satu ungkapan yang sangat bermakna yang telah menggambarkan betapa pentingnya peranan remaja dalam pembangunan negara. Menurut kata mutiara lagi daripada seorang pemimpin Indonesia, siapa tak kenal Soekarno, kata-katanya berbunyi, berikan aku 10 belia wajah, nescaya akan kugegarkan dunia. Jelaslah di sini bahawa remaja yang mempunyai nilai kualiti yang tinggi dapat membantu dalam memperkasakan kegemilangan nusa dan bangsa. Justru itu, setiap remaja perlulah memainkan peranan bagi memberi sumbangan dalam pembangunan di negara ini, sama ada kecil ataupun besar. Yang pertamanya, remaja hendaklah bersungguh-sungguh dalam melengkapkan diri dengan menuntut ilmu. Manfaatkan sebanyak mungkin ilmu dan kemahiran dalam diri kita sebagai seorang remaja. Hal ini kerana kecelemangan dalam akademik merupakan salah satu elemen dan faktor yang penting bagi membolehkan melahirkan remaja yang berkualiti. Intelek, 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 merupakan faktor asas untuk menjana kecemerlangan tamadun bangsa. Baiknya sekiranya remaja mengambil langkah proaktif untuk menimba ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu bukan sahaja boleh didapati di dalam kelas, di dalam bilik darjah, tetapi daripada segenap aspek dan skop. Sebagaimana yang kita ketahui, pada hari ini terlalu banyak berkaitan masalah dalam kalangan esek negara iaitu remaja. Masalah sosial yang semakin menjadi-jadi ini adalah semakin membimbangkan. Namun, adakah kita tahu mengapakah perkara begini boleh terjadi pada hari ini? Tidakkah kita tahu bahawa remaja ini merupakan penyambung generasi dan golongan pewaris yang akan mentadbir negara kita pada masa akan datang? Kalau dulu, masalah sosial hanya berlaku di kawasan bandar, namun masalah sosial ini turut menular di kawasan luar bandar pada hari ini. Hal ini semakin membimbangkan, bukan? Ibu dan bapa sering kali dikaitkan sebagai salah satu faktor utama yang menjurus kepada kemerosotan sasiah dan nilai murni dalam diri seorang remaja. Sinonim apabila ibu bapa juga dikatakan mempengaruhi kejayaan remaja khasnya dalam pelajaran. Ingin saya selitkan di sini tentang penyusunan keluarga yang sejahtera dan tenteram. Islam berpandukan kepada dua prinsip. Yang pertama, didikan yang mengukuhkan kesedaran beragama iaitu menyuburkan perasaan taat kepada Allah, belas kasihan, bertimbang rasa dan bekerjasama dalam masyarakat setempat. Undang-undang dan peraturan yang menentukan hubungan ibu bapa dan kewajipan terhadap anak-anak bukan sahaja daripada nafkah, tapi juga dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam diri. Kepincangan dan kegelisahan yang banyak berlaku dalam institusi kekeluargaan Islam pada masa kini adalah kerana pembentukan akhlak yang tidak memenuhi kehendak-kehendak prinsip kekeluargaan dalam Islam. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk menanamkan sifat-sifat penghayatan dalam Islam untuk menjadikan benteng kepada diri dan bekalan kepada anak-anak.
Ibu bapa hendaklah berperanan untuk bertindak bagi menentukan pola tingkah laku remaja. Faktor-faktor seperti dorongan dan galakan, disiplin di rumah, hubungan mesra antara ibu bapa dan anak, serta keluarga yang utuh turut memberi kesan terhadap pembentukan personaliti, motivasi dan pencapaian akademik remaja yang masih bergelar pelajar. Menurut Darus 2017 berpendapat bahawa ibu bapa adalah dikategorikan sebagai perangsang sehingga mereka timbul minat, semangat ketekunan dan keyakinan diri dalam menghadapi pelajaran. Justru itu, ibu bapa hendaklah memainkan sekeras-kerasnya peranan untuk memastikan masalah-masalah sebegini tidak mengambil bahagian yang hebat dalam meruntuhkan akhlak dan sasiar masyarakat pada masa kini. Adalah sangat penting untuk ibu bapa menggalakkan pelajar-pelajar, remaja-remaja ini melengkapkan diri dengan menjadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan sesuai dengan ayat 9 dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Keduanya, rakyat sihat, negara maju. Satu cogan kata yang sangat padat dan jitu. Remaja yang memiliki kesihatan fizikal dan mental. Dua faktor utama yang sangat penting untuk dititik beratkan oleh remaja. Tubuh yang sihat akan menjana minda yang sejahtera. Tidak disangka lagi, remaja yang ingin membangunkan negara itu perlulah mempunyai kekuatan fizikal dan mental untuk menempuhi segala masalah dan kekangan yang akan dihadapi dengan sikap kompetitif dan bersaing secara sihat. Keperluan ini adalah penting untuk memastikan negara kita berjaya untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Selari dengan keperluan ini, remaja hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat seperti beriadah, mengamalkan pemakanan seimbang, menjaga kebersihan diri dan tidak melibatkan diri dengan perkara sosial seperti masalah judi, arak, dadah dan sebagainya. Ini kerana aspek kesihatan itu bukan hanya ada pada perkataan bersenam. Telajak perahu boleh diundur, telajak perubatan tak berguna lagi. Remaja hendaklah sedar tentang kepentingan kesihatan merupakan satu aset yang tidak ternilai dan tidak boleh jual-beli dan tiada galang ganti. Hargailah nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi Izati, apakah pendapat saudari tentang keperluan remaja dari segi aspek penerapan nilai murni dalam personaliti dan etika remaja? Izinkan saya mencelah wahai saudari Shima. Keluhuran dan ketinggian budi merupakan pelengkap makna tamadun itu sendiri. Selain daripada kemegahan dan kehebatan lahiriah, nilai tata susila juga turut menjadi nilai tambah terhadap kemajuan sesebuah ketamadunan. Nilai-nilai mahmudah seperti saling hormat-menghormati, berbuat kebaikan dan menghulurkan pertolongan kepada yang memerlukan perlu menjadi pakaian diri agar lebih dihormati dan gah di mata seantero dunia. Peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya jelas menunjukkan kepada kita bahawa segala didikan dan tunjuk ajar perlu bermula dari rumah oleh ibu bapa sendiri. Ibu bapa juga harus diingatkan bahawa anak-anak umpama kain putih untuk dicorakkan. Salah didikan bakal menjadi barah yang membunuh masa depan permata negara ini. Selain nasihat melalui kaedah lisan, ibu bapa juga perlu menjadi suri tauladan kepada kepimpinan melalui tauladan lebih dekat dengan jiwa anak-anak. Seterusnya, sejarah Islam juga telah menyaksikan bahawa Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu yang pertama daripada malaikat Jibril AS di Gua Hira yang berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu pertama ini menjelaskan tentang betapa pentingnya membaca atau menuntut ilmu pengetahuan sebagai proses atau tata cara pengkajian demi kesejahteraan dunia maupun akhirat. Rentetan daripada itu, golongan belia haruslah mempersiapkan perisai ilmu pengetahuan dari pelbagai aspek atau bidang kerana mereka merupakan pewaris kelangsungan hidup sesebuah negara. Janganlah kelompok-kelompok ini leka dan terjebak dengan pelbagai kemelut sosial yang kian melanda akhir-akhir ini kerana ianya akan membinasakan sesebuah tamadun bangsa. Sayyidina Ali bin Abi Talib, seorang tokoh Islam yang disegani berkata, jika anda ingin melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah remaja dan belianya.
Bagaimana golongan ini menggalas tanggungjawab prima sekiranya alpa dengan arus dunia yang melalaikan seperti terjebak dengan pergaulan bebas, jenayah, pengambilan dadah dan alkohol, atau gejala membuang masa dengan berpeleseran di kompleks membeli belah. Jelaslah di sini bahawa remaja perlu mempunyai intelektual yang tinggi bagi meneruskan dan memajukan negara pada masa hadapan nanti. Saya sangat bersetuju dengan pendapat dilontarkan oleh Saudari Irawati. Jadi mari kita lihat peranan remaja yang ketiga. Bagi saya, seorang remaja mestilah mempunyai etika atau personality yang luhur. Dalam kata lain, remaja kita mestilah disuntikkan dengan ajaran agama dan nilai moral sejak kecil lagi. Sebagaimana yang telah kita tahu, pepatah Melayu ada mengatakan bahawa melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Begitu juga dalam hal ini, seorang remaja haruslah dididik daripada awal, daripada mereka kecil dan sehingga mereka meningkat dewasa. Dalam hal ini, tanggungjawab mendidik dan menerapkan nilai murni kepada mereka menjadi tanggungjawab pihak ibu bapa dan juga pihak sekolah, kerana dua golongan ini merupakan golongan yang paling rapat dengan mereka daripada kecil sehingga besar dan boleh memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Perkara ini boleh dilakukan dengan pelbagai aktiviti. Contoh terdekat yang boleh saya katakan adalah dengan mendedahkan mereka kepada aktiviti kesukarelawanan dan juga kerja amal dan juga khidmat sosial. Kerana aktiviti-aktiviti sebegini boleh mendedahkan mereka dengan dunia luar. Bahkan daripada pendedahan tersebut, mereka boleh meningkatkan lagi jati diri mereka supaya dapat membina modal kelas insan yang pertama. Kerana golongan remaja yang berkualiti adalah harapan dan tonggak negara untuk membina lebih pembangunan buat negara kita pada masa hadapan. Mereka juga boleh didedahkan dengan aktiviti seperti menziarahi rumah kebajikan, rumah orang-orang tua, bahkan juga rumah anak-anak yatim. Kerana daripada situ mereka dapat belajar apa itu erti kehidupan, apa itu erti bersyukur dan juga apa itu erti mempunyai nikmat kekeluargaan. Dan daripada situ mereka dapat belajar bahawa keluarga adalah sumber sokongan, sumber inspirasi yang sangat penting buat mereka. Suka untuk saya kaitkan perkara ini dengan satu hadis Nabi yang bermaksud bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Daripada hadis ini kita dapat lihat bahawa betapa pentingnya, betapa wajibnya seseorang untuk berpegang teguh kepada akhlak yang terpuji sebagaimana akhlak Rasulullah SAW sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan peribadi yang unggul dan akhlak yang terpuji termasuk dalam salah satu perkara yang amat dituntut dalam Islam. Ianya merangkumi seluruh lapisan masyarakat, tidak kira usia tua ataupun muda. Meskipun sekarang kita membicarakan tentang golongan remaja, tetapi suka juga untuk saya katakan ianya merangkumi seluruh lapisan masyarakat. Masing-masing tidak terlepas daripada tuntutan ini kerana ianya menjadi lambang ketakwaan seorang hamba Allah kepada penciptanya. Begitu juga dengan golongan remaja yang kurang didedahkan dengan nilai-nilai murni dan juga etika sosial. Mereka akan lebih cenderung untuk terlibat dalam gejala sosial pada masa kini. Bahkan boleh juga kita katakan sebagai kebejatan sosial. Apa yang dikatakan dengan kebejatan sosial di sini adalah merujuk kepada keruntuhan akhlak yang berlaku dalam golongan remaja. Dan kita tidak mahu perkara ini berlaku kerana remaja adalah tonggak utama negara pada masa hadapan. Jadi mereka adalah golongan yang perlu kita jaga dan golongan yang perlu kita didik daripada awal supaya tidak terlibat dengan perkara yang melalaikan dan juga mensia-siakan diri mereka sendiri. Dalam kata lain, remaja yang berkepimpinan dan berkebolehan haruslah bersasiah mulia, berinsaniah, berbudi bahasa dan berkasih sayang supaya dapat melahirkan negara yang maju sama ada secara international ataupun dalam negara itu sendiri pada suatu hari nanti.
Baiklah, peranan remaja yang seterusnya iaitu peranan yang keempat, memerlukan remaja untuk sentiasa berfikiran kreatif dan inovatif supaya mereka dapat melahirkan idea-idea baharu untuk digunakan dalam pembangunan negara kita pada masa akan datang. Bagi saya, mereka haruslah sentiasa berani dan mempunyai wawasan yang tinggi dan juga motivasi dalam diri mereka untuk mencuba perkara-perkara baharu, yang mana perkara tersebut adalah menjadi luar kebiasaan daripada perkara yang mereka biasa lakukan, luar daripada bidang mereka, supaya mereka dapat didedahkan dengan aktiviti dan pengalaman yang baharu, kerana kita tahu belajar daripada pengalaman adalah sebaik-baik guru bagi seseorang. Maka untuk membentuk jati diri dan nilai yang tinggi dalam seseorang remaja itu, mereka haruslah sentiasa berani mencuba perkara baharu, biarpun perkara tersebut luar daripada kebiasaan mereka. Seterusnya, dalam bidang ICT atau dalam kata lain industri teknologi komunikasi dan maklumat, mereka haruslah menggunakan peluang yang ada itu untuk meningkatkan lagi produktiviti diri dan seterusnya meningkatkan lagi produktiviti negara kita. Di sini saya juga ingin mengaitkan dengan salah satu petikan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran, iaitu ayat 190 hingga 191 yang bermaksud sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini bermaksud bahawa kita haruslah memanfaatkan peluang yang ada untuk memajukan diri kita ke hadapan. Begitu juga dalam konteks peranan remaja kali ini, iaitu seperti mana kita tahu negara kita sudah kerajaan telah menyediakan pelbagai peluang dan juga kesempatan untuk mereka mencuba perkara baharu, terutamanya dalam bidang ICT. Jadi mereka haruslah mencuba untuk melibatkan diri dalam perkara tersebut supaya gejala-gejala yang tidak sihat juga dapat dielakkan dan dikurangkan. Namun begitu, seperti mana kita tahu, anak muda juga memerlukan sokongan moral dan juga inspirasi daripada golongan yang terdekat dengan mereka. Dan kita boleh katakan bahawa pihak tersebut adalah golongan ibu bapa. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, tidak salah jika mereka memberikan sokongan yang padu dan galakan yang tidak terhingga jika anak mereka ingin meneruskan impian mereka, jika mereka ingin mencuba perkara baharu dan melontarkan idea-idea baharu, agar apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan tidak menjadi hanya angan-angan. Kerana itulah keadaan sekeliling remaja itu sendiri memberi pengaruh kepada semangat dan juga mental remaja itu sendiri. Kerana itulah keadaan sekeliling remaja itu juga memberi pengaruh sama ada ianya baik ataupun buruk untuk mental dan fikiran. Jadi kesimpulannya dalam konteks ini, penglibatan remaja dalam pelbagai bidang sama ada kebudayaan, sukan, kepimpinan atau keusahawanan berupaya untuk menjanakan kreativiti dan inovasi remaja. Pendek kata, pembangunan negara akan tercapai jika negara kita mempunyai barisan pelapis negara yang kreatif dan juga inovatif. Terima kasih kepada saudari Izzati atas perkongsian yang agak menarik sebentar tadi. Okay, jadi, poin kita yang terakhir untuk tajuk kita ialah remaja juga dapat memainkan peranan mereka untuk membangunkan negara dengan memiliki sikap keterbukaan. So, hal ini kerana apabila golongan ini mempunyai sifat-sifat yang demikian, mereka selalunya dapat menerima teguran dan juga pandangan orang lain. Dalam nada yang serupa, remaja seumpama ini dapat memberikan kesan yang sangat baik kepada pembangunan negara kita. Mereka dapat menjamin kestabilan politik, ekonomi dan juga sosial negara. Mereka juga akan menjadi pendukung untuk mencapai perpaduan negara atau integrasi nasional demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Mereka ini juga akan sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan bertolak ansur untuk mencapai misi dan visi negara, iaitu semua rakyat perlu bersatu padu di bawah satu bumbung, yakni satu bangsa, satu bahasa dan juga satu negara. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, ingatlah bahawa setiap daripada kamu adalah penjaga dan setiap penjaga bertanggungjawab terhadap apa yang dijaganya. Dan seorang pemimpin itu bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. Riwayat Al-Bukhari. Seperti yang kita tahu, pada hari ini, tajuk kita lebih banyak berfokuskan kepada golongan-golongan remaja. Dan golongan remaja inilah
yang akan memimpin kita pada masa akan datang. Jadi, kita boleh kaitkan mereka juga dengan sifat kepimpinan. Berdasarkan hadis di atas, benda yang dapat kita lihat ialah sikap setiap pemimpin perlu untuk menjaga hak-hak yang dipimpin dengan sempurna. Begitulah jua betapa besarnya tanggungjawab seorang pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya. Di sini menunjukkan bahawa jawatan dan kedudukan yang dipandang, yang dipegang setinggi mana pun dia, tidak boleh menjadikan individu tersebut kebal dengan sebarang teguran dan pandangan. Lebih-lebih lagi, kita ni ialah individu yang memang tidak maksum. Oleh itu, sifat terbuka dan menerima pandangan orang lain ini dilihat sebagai satu bentuk amalan yang perlu diteruskan, terutama dalam keluarga, masyarakat dan negara. Maka sifat keterbukaan remaja ini sudah pasti dapat memudahkan mereka menjadi pemimpin pada masa yang akan datang, yang boleh mampu membangunkan negaranya dengan penuh komited dan dipayungi dengan perpaduan antara rakyatnya. Kesimpulannya, semua remaja mempunyai tanggungjawab dan obligasi masing-masing untuk menjaga pembangunan negara kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Remaja sebagai tunjang yang bakal menerajui kepimpinan negara haruslah merdeka daripada belenggu angkara sosial. Hanya remaja yang berkualiti akan memangkinkan kecemerlangan negara. Jika remaja kita tidak diasuh, dibimbing dan dididik dengan benar, tidak mustahil segala aspirasi negara hanya sekadar imajinasi semata-mata dan tidak akan dapat menjadi realiti. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, remaja kita perlu terjaga daripada lena dan keasyikan serta melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang mulia supaya dapat menempatkan diri sebagai modal insan yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Semoga negara kita dapat berdiri dengan gah di pentas antarabangsa, bergandingan dengan negara maju yang lain dan terkenal di seantero dunia. Sekian sahaja daripada kami bertiga, iaitu pemegang tajuk peranan remaja dalam pembangunan negara. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep. I don't wanna